A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji dan syukur itu hanyalah selayaknya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, kami meminta pertolongan daripadanya, wa nastaghfiruh, dan juga kami meminta keampunan kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Begitu juga kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada segala keburukan yang timbul daripada diri kami sendiri, wa min sayyiati a'malina, begitu juga daripada segala ketidakbaikan amalan-amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan padanya hidayah, maka tiadalah kesesatan baginya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan wal iyadzu billah kesesatan, maka tiadalah hidayah bagi mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Muslimin, muslimat, ashabul fadilah, tuan imam, tuan-tuan guru, para pengamal agama, seluruh ahli jawatan kuasa qaryah dan wakil-wakil daripada jabatan agama, dan yang paling saya raikan adalah hadirin dan hadirat para jemaah Masjid Al-Abrar Kubang Gajah. Masjid Al-Abrar, bila sebut Masjid Al-Abrar ni tuan-tuan dan puan-puan, saya pun naik gerun. Namanya Al-Abrar, semuanya orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Oleh kerana itu Nabi SAW juga menyifatkan orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala ni dinamakan Al-Abrar. Orang yang bebas daripada segala cengkaman maksiat, segala perbuatan pendustaan dan juga kemungkaran di depan Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah SWT jadikan kita dan golongkan kita dalam golongan seperti mana branding Masjid Al-Abrar ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni tak ada apa. Insya-Allah kita berkongsi sedikit sebanyak mengambil keberkatan masa di antara maghrib dan juga isyak. Dan Nabi SAW juga pernah dan sentiasa melazimi di antara waktu dua solat ni, tuan-tuan. Nak menunggu di antara solat ke solat yang seterusnya, Nabi SAW, baginda ni tidak membazirkan masa walaupun satu detik. Para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, bila mana Nabi selesai daripada solat, mereka tertunggu-tunggu. Setiap kali selepas solat mesti mereka tertunggu. Ada tak ilmu baru daripada Nabi? Ada tak perkhabaran yang baru daripada baginda sallallahu alaihi wasallam? Dan menjadi kebiasaan, lepas daripada solat, baginda akan bagi tahu ni wahyu yang baru turun, panas-panas lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan bila mana satu ketika, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wahyu ni lewat sedikit turun, kan? Di antara satu surah ataupun satu ayat ke satu ayat yang seterusnya tu lewat, Allah Ta'ala tangguhkan penurunan wahyu, iaitu pada peristiwa penurunan surah Ad-Duha. Lewat sedikit, lebih kurang 40 hari 40 malam. Tengok Nabi gelisah, kan? Lepas solat biasanya paling terus menghadap ke jemaah, Nabi akan adakan satu majlis ilmu, kan? Ini tak ada, 40 hari 40 malam kosong. Nabi mundar mandir, keluar pergi ke sana kemari, naik bukit, turun bukit, masuk rumah, keluar rumah, duduk iktikaf dalam masjid, bangun, keluar ke tandas. Tak ada juga
majlis ilmu yang baru yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi sahabat rasa sedih, sahabat rasa terkilan. Kenapa? Tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi macam tu. Sehingga tahap tu tuan-tuan, ini golongan orang al-abrar, sentiasa tertunggu-tunggu akan majlis ilmu. Kita mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara maghrib dan isyak, paling-paling tidak paling-paling common pun kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita ni diberi kederat untuk menghitung satu persatu, selangkah demi selangkah nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, tak, maka nescaya selama-lamanya kita tidak akan dapat menghitung. Hadirin hadirat sekalian, kita duduk selama ni fikir mungkin nikmat ni ataupun kesenangan ni dari segi helaian wang kertas sahaja, kan? Dapat gaji, alhamdulillah, dapatlah nikmat. Senyum lebar isi rumah, dapat bantuan sara hidup, kan? Moratorium nak sebut pun susah nak. Penangguhan tak potong gaji, daripada kita duk bayar hutang tiap-tiap bulan kereta, bayar hutang rumah tiap-tiap bulan, kan? Kemudian Allah bagi penangguhan sekejap dan bagi nikmat bentuk wang ringgit ataupun helaian duit. Itu sahaja yang kita biasa rasa, tuan-tuan. Kalau tak ada duit, maka kita mula bersangka pada Allah Ta'ala, oh nikmat tak ada dah, kan? Betapa sempitnya, tuan-tuan, fikiran kita. Tak. Kalau kita fikir betul-betul, kan, kita amati sesungguhnya, tak, nikmat Allah Subhanahu wa taala ni tidak terhad kepada wang ringgit dan juga harta sahaja. Masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kelapangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kederat mari ke masjid, balik daripada masjid, bangun tidur, bernafas, makan, minum, semuanya itu adalah nikmat. Tak? Ada orang makan menggunakan bantuan orang lain, tolong suap pada dia, tak ada kederat untuk suap, mungkin kena stroke dan sebagainya. Ada orang terpaksa cucuk sebabnya tak mampu nak mengunyah, kan? Itulah matlamat dan juga maksud. Sekiranya kita nak menghitung satu persatu, maka tidak selama-lamanya akan dapat dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kan? Kalau kita kata kepada orang, aku boleh hitung apa yang aku dapat ni, boleh kira, kan? Tiap-tiap bulan aku kira zakat aku banyak ni, itu semua tipu daya dunia, tuan-tuan. Tanbih al-ghafil ataupun talbis al-iblis, kan? Tipu daya daripada iblis dan juga syaitan. Harta, nikmat, semuanya tidak boleh dihitung. Yang boleh dihitung itu adalah nafsu kita, kan? RM1, RM2, RM1,000, RM100,000, rumah satu, aset kereta satu, itu adalah hawa nafsu, kan? Apa yang kita nak atas muka bumi ni, tuan-tuan, kan? Nikmat yang kita dah ada, Allah Ta'ala beri keizinan hidup sehari-harian, kan? Apa yang kita nak dalam umur yang terhad ini, tak? Allah Ta'ala bagi umur pada kita ni bukan panjang, kan? Hajah-hajah dan juga haji sekalian, saya sendiri pun, kan, umur dah mula mencecah 30-an, baru 30-an, kan? Tapi tak tahu siapa yang jalan dulu, siapa yang simpan dulu, wallahu a'lam. Tak, kita sama menuju ke alam akhirat. Tapi apa sebenarnya yang kita nak di atas muka bumi ni? Tak? Dalam doa kita mesti kita baca, kita duk ratib, kita duk wirid selalu, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku umur yang panjang agar aku boleh, sekian, berjasa pada mak ayah, berjasa pada anak boleh balas jasa balik aku, supaya aku boleh beribadat pada Engkau, supaya. Tak, mesti daripada kita ni ataupun orang lain tolong minta untuk kita nak umur yang panjang. Betul tidak? Dan semua orang berkeinginan untuk hidup dalam keadaan usia yang panjang. Nak tahu apa yang bakal berlaku 10 tahun akan datang, kan? Sama ada aku ni mengecapi keuntungan
ataupun aku ni berada dalam kerugian. Nak tahu, sifat nak tahu tu fitrah manusia. Kan? Semua nak umur yang panjang. Hatta raja pemerintah kita, kan, pemimpin-pemimpin kita pun mohon daripada kita untuk mendoakan mereka ditambahkan usia, dimurahkan rezeki. Kan? Semua orang nak macam tu. Tapi sedar ataupun tidak sedar tuan-tuan, dalam nikmat yang Allah bagi, umur yang panjang yang Allah Ta'ala izinkan tadi, semakin panjang umur, semakin sikit kita rasa perjalanan hidup kita. Tak? Tengok semalam, rasa baru 15 tahun. Baru habis PMR adik-adik. Kan? Baru habis SPM hari tu. Baru duk buka surat cinta, bedak sekepoi atas surat cinta. Dululah. Tak? Sekarang ni SMS saja. Ayang duk buat apa? Abang sihat ke tidak? Tak? Lain. Sekejap sahaja dunia berubah dalam tempoh 15, 20, 30 tahun. Tak? Kita duk rasa umur kita dah panjang. Kan? Ada lagi mungkin haji-haji Pak Long, Pak Ngah, Pak Cak yang depan saya ni umur mungkin dalam 60, subsidi 63, 64, 68. Ada lagi beberapa tahun mungkin menempuhi kehidupan. Tapi mungkin dalam hati dia, dalam sanubari kecil dia akan rasa, baru semalam merasai makanan yang sedap bonda dan ayahanda aku masak. Kan? Baru semalam rasa macam duk main-main di tanah, di bendang dan sebagainya. Baru semalam rasa duk ngaikan dan sebagainya. Kan? Itu yang kita rasa sekarang ni. Tak? Makin lama umur kita, maka makin singkat kita akan rasa perjalanan dalam kehidupan. Gitu fitrah manusia. Kan? Makin banyak diberi oleh Allah, duit diberi berpuluh ribu, ratusan ribu, bahkan berjuta-juta, lagi itulah kita rasa tak cukup. Kan? Rumah sebuah kita nak tambah satu lagi. Buat apa maklum? Bolehlah makan sewa, dia kata. Kan? Orang lelaki, orang muda-muda, seorang tak cukup, nak tambah satu lagi. Kenapa? Kawan aku boleh. Contoh, kan? Dia nak lagi, nak tambah. Sebab tu fitrah manusia. Kan? Satu kisah yang dinisbahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan kenal Nabi Nuh? Manusia yang dipilih oleh Allah untuk hidup dalam satu tempoh umur yang panjang. Kan? Dalam Quran sebut alfasanatin illa khamsina ama. Hidup dia tu berdakwah, mencari jalan redha Allah, menyeru kepada ahli qaryah dia, menyeru kepada pengikut umat dia supaya terima agama Islam. Alfasanatin, bukannya 10 tahun, bukan 100 tahun. Kita 100 tahun ni minta maaf tuan-tuan, macam kalau orang Kelantan panggil macam pokok. Tahu pokok? Orang sini tak tahu pokok, kan? Macam mengkarung, kan? Merangkak. Penat hidup 100 tahun. Tak? 1000 tahun Allah Ta'ala izinkan Nabi Nuh alaihi salam untuk hidup. Illa khamsina ama, kecuali ataupun tolak 50 tahun. Lebih kurang 950 tahun. Terdapat perbezaan, khilaf, perselisihan pendapat dalam kalangan mufassir ataupun pentafsir Al-Quran. Pokok pangkalnya hidupnya hampir 1 kurun, 1000 tahun. Kerja dakwah semata-mata. Anak tak ikut, bagi tahu isteri, suruh tutup aurat, suruh kembali kepada jalan Allah, jangan duduk mengumpat, tak ikut. Semua tak dengar, tinggal di luar daripada bahtera dia. Kan? Orang tanya dia, wahai Nabi Allah Nuh, dengan umur kamu yang panjang ini, apa respon dan juga yang kamu boleh rasakan? 950 tahun tuan-tuan. Tak, bayangkan kita nak habis hutang kereta, kan? Orang biasa beli Azia je pun, kancil 660, kan? Ambil kedai ni, Ahlim. Tak, kedai nama Ahlung dah, kan? Dah lah Ahlung, kita pula pergi ambil riba dengan dia, kan? Ambil kancil 660, 5 tahun hutang. Allahu akbar, bebannya nak bayar 5 tahun hutang, kan? Nak keluarkan duit cash tak mampu, bayarlah 5 tahun. Itu baru 5 tahun. Ini 950 tahun. Apa respon, apa jawab Nabi Nuh alaihi salam? Wahai pemuda,
Wahai orang yang bertanya, dia kata, umur ni Allah Ta'ala kurniakan pada aku 1000 tahun ke, ataupun Allah Ta'ala kurniakan kepada engkau umur sekian-sekian angka, dia ibarat seorang yang masuk ke kediaman dia, ke rumah dia, kan, melalui pintu depan dan keluar ikut pintu belakang. Tuan bayang rumah kita sekarang ni, tak payah bayang rumah Nabi Nuh. Orang dulu mungkin rangka jasad dia besar, kan. Rumah kita sekarang ni, satu langkah kita kurang, ada ke 2 meter satu langkah? Tak sampai, kan. Sekaki 2 kaki je lah, kan. Rumah sekarang ni berapa standard buka, kan. Ada pemaju hartanah di sini tak? Orang sekarang ni kedekut dah, tuan-tuan, pemaju hartanah. Minta maaf saya sebut, kan. Buat rumah teres biasa standard buka 20-70 lah, 20 kaki lebar, 70 kaki panjang, tak? Jadi 70 kaki tu pun sekarang ni kalau standard rumah di bandar dah tak ada reserve dah di belakang tu. Terus buka-buka pintu jalan tar, jalan berturak, kan. Kalau dulu ada juga reserve, kan, ada balcony dibuat di dapur apa semua. Sekarang tak ada. 20 kali 70 rumah teres. Tak apa, buka lagi lah rumah semi D, kan. 22, 24, gilah 26, 28 kali dengan berapa? 100 kaki lah kata, tarik ke belakang. Ada 2 jam setengah daripada pintu depan ke belakang. Ada, tuan-tuan, jalan 2 jam setengah. 2 minit setengah pun tak sampai. Tak, kecuali orang tu gaut. Go out, kan. Kalau gaut tak boleh buat apalah, perlahan-perlahan dia berjalan, kan. Sakit lutut, kan. 2 minit setengah pun tak sampai. Itu perasaan Nabi Nuh alaihi salam bila mana orang tanya dia, respon, wahai Nabi Allah, kan, akan umur yang Allah Ta'ala izinkan kepada kamu ni, kan. Di dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menekankan kepada kita tentang umur dan juga masa, kan, peredaran zaman. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala banyak jadikan sumpah dia tu terhadap masa. Kalau tuan-tuan belik Al-Quran, tuan-tuan tadabbur Al-Quran, kan, pernah tuan-tuan baca surah Al-Asr? Oh, itu paling famous, kan. Tutup majlis dengan surah Wal-Asr. Kalau malas-malas main subuh, bangun dah lewat 6.59 bangun subuh, baca surah Al-Asr. Nak ambil jugalah sunat tu, kan, baca surah lazim. Surah Al-Asr paling pendek. Wal 'asr innal insana, baca pula tak ada tajwid apa dah, laju, kan. Menekankan soal masa. Tuan-tuan baca juga surah Al-Lail, demi waktu malam. Tak? Baca juga surah Ad-Duha, demi waktu duha. Dan jarang-jarang jugalah kita belik dan kita baca surah Wal Fajri, demi waktu fajar. Semuanya tu, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, berkaitan dan Allah Ta'ala nak asuh kita tentang umur, masa, berbanding dengan sumpahan-sumpahan Allah dengan makhluk-makhluknya yang lain. Masa, tuan-tuan, saya tak sebutlah, banyak lagi, kan. Itu yang kita bila belik Al-Quran mesti jumpa surah-surah macam tu, kan. Yang struktur ayat yang lain banyak lagi Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Demi sesungguhnya berkenaan dengan kerangka masa, kan. Sebab apa? Saya pilih satu je, tuan-tuan. Surah Wal-Asr, surah yang paling masyhur, famous dalam kalangan umat Islam, kan. Orang buat lagu ada, buat nasyid ada, kan. Tak buat nasyid pun, boring-boring dalam kereta mesti teringat dengan lagu tu, Wal-Asr, kan, demi masa. Wal-Asr, sebahagian mufassir menafsirkan dia dengan pelbagai penafsiran. Yang kita nak faham sekarang ni demi masa je. Tak? Kalau kita kaji, kita masuk, kita korek lebih dalam, Wal-Asr ni dia menuju ataupun menjurus kepada demi waktu asar. Salah satu daripada penafsiran ulama, kan. Dalam banyak-banyak penafsiran, demi waktu, demi umur, demi masa, demi waktu kamu yang sempit, apa semua tu, salah satu penafsiran demi waktu asar. Wal asr,
Sebab apa Allah Ta'ala pilih untuk bersumpah dengan waktu asar, tuan-tuan? Tak? Kaitan dengan kehidupan kita, kaitan dengan umur kita, sempitnya yang kita rasa, kecilnya kerangka masa pada waktu asar, kan? Waktu asar lah waktu yang paling ramai orang yang lara, tuan-tuan. Tak sedar. Tak? Daripada subuh boleh tidur lagi lepas subuh, masuk waktu zuhur, mungkin orang dah sedar, matahari dah terik, panas. Kalau tidur lagi waktu zuhur, sakit kepala lah, pening kepala, tak boleh nak buat kerja. Tapi waktu asar, orang tidur lepas zuhur, mungkin bangun dekat dengan maghrib. Kan? Betul tak? Boleh rasa? Tambah pula dengan keheningan dia, sejuknya angin sepoi-sepoinya waktu asar, matahari pun tidak terlalu terik. Kalau orang bekerja, waktu itulah waktu yang paling sibuk, kan? Orang kerja kerajaan mesti ada kat sini, ataupun pesara-pesara kerajaan. Pukul 5 nak balik, ataupun sekarang ni dah diberi keringanan, pukul 4.30 nak balik dah, kan? Masuk 7.30, 4.30 punch out, boleh balik. Asar pukul apa asar? Lebih kurang tu tak? 4.20, 4.25. Sekarang ni lebih kurang 4.31 dah asar. Kita semayang dulu ke kita punch out dulu? Kan? Beratur dah nak punch out ni, punch out. Ataupun daftar keluar, start kereta, naik kereta, masuk pula jam. Mungkin Perlis tak jam lah kot, 5 biji kereta tu jam lah Perlis. Kalau orang duduk bandar ni, saya cerita senario duduk bandar. Tak? Daripada dulu pernah saya travel daripada Putrajaya ke Kuala Kubu Baru, sempadan negeri Selangor dengan Perak, Tanjung Malik, kan? Masa dia lebih kurang, tempoh perjalanan sekiranya tak berhenti, dengan kelajuan biasa 80-90, boleh mencecah sejam 45 minit ataupun lebih, kan? Kalau balik kerja tentu-tentu dah jam, kan? Bila kita nak semayang asar? Nama tidak semayang asar dekat maghrib, 5 minit nak maghrib baru semayang asar. Tu orang bekerja, normal orang bekerja. Orang rumah dekat pun Perlis, kan? Antara rumah dengan pejabat katakanlah 10 minit, kurang daripada tu 8 minit ustaz. Balik rumah tak semayang dulu saya rasa, kan? Buka kunci, masuk rumah, tengok pinggan mangkuk tak basuh lagi, basuh dulu. Lepas tu buka baju, rehat kejap, ambil masa juga nak semayang asar. Payah asar ni nak buat. Bukan zaman kita, tuan-tuan, zaman Nabi SAW. Kalau tidak tak turun surah ni kepada Nabi SAW. Zaman Nabi lagilah orang berniaga. Tuan-tuan, kalau orang berniaga zaman kita, waktu asar ni lah ramai customer, betul tak? Kan? Ada toke hardware kat sini. Toke apa? Toke kedai runcit ke, toke apa-apa kedai, kan? Berniaga. Waktu asar juga orang nak main mengetih, nak minum, nak makan mi goreng, mi mamak, nasi kandak. Waktu asar. Balik kerja, kan? Orang muda-muda, orang bujang ni melepak dulu kedai, mengopi, mengetih. Masa tu lah orang kat kedai tu nak sibuk pun, nak bancuh air dan sebagainya. Tak semayang asar lagi. Tak, waktu tu lah juga customer kita, projek juta-juta, puluh ribu masuk, nak deal projek yang kita. Asar ni tak boleh nak solat, kan? Orang turun bendang, kan? Orang buat bendang kat sini, nak turun lepas asar, takut lajak pergi maghrib. Tak, turun sebelum asar. Mungkin dalam 15 minit, setengah jam sebelum asar turun. Panaskan enjin traktor dulu, kan? Pembajak tu, baru turun ke sawah. Tak dan juga nak solat asar. Banyak dalam hal keadaan umat Islam daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke zaman kita ni, orang diuji dengan lara pada waktu asar. Sebab itulah Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala pilih perkataan tu tepat dan kena kepada kita, waktu asar, tuan-tuan, demi waktu asar. Wal asr juga, saya tak masuk pada ayat seterusnya, kita duk main al asr tu je, ayat pertama tu, wal asr, kan? Al asr dalam bahasa Arab dia berasal daripada perkataan asir. Kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah, tuan-tuan haji saya yakin dah pernah pergi ke Mekah, Madinah, jalan daripada hotel ke Masjid Al-Haram tu, kalau
hajah dan haji perasan, kiri kanan dia ada kedai aiskrim, kan? Ada kedai jus, buah-buahan, ada kedai nasi, ada kedai roti dan sebagainya. Kalau tuan-tuan perhatikan kedai jus, dia tulis apa di situ? Asair ataupun asirat, asir, kan? Maknanya di situ ada perahan fresh, perahan buah-buahan. Nah, nak minum tebu boleh minum tebu fresh, dia mesin kat situ juga. Nak minum buah limau ataupun oren boleh minum buah oren. Buah apple boleh diperah di situ juga. Kan? Di mesin di situ juga. Segar kita dapat perahan tu. Begitu juga Allah Ta'ala nak pesan kepada kita ni, surah Al-Asr. Kan? Daripada perkataan perahan, wahai manusia, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertindaklah kamu seperti mana perahan-perahan yang kamu dapat daripada hasil tanaman bumi itu untuk kamu kejar ke akhirat. Perahlah umur kamu, perahlah kederat kamu. Usahakanlah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Ini matlamat hidup, tuan-tuan. Nampak tak kaitan dengan umur kita tadi? Umur, perahan. Apa matlamat, apa di sebalik, makna di sebalik Allah Taala nak sampaikan kepada kita? Perah dengan umur. Kan? Kita lajak, kita speeding, kan? Usaha sebaik mungkin untuk kita capai matlamat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Al-asir. Tuan-tuan pernah tengok orang jual tebu, air tebu, kan? Bulan puasa mungkin sini pun ada kot. Air tebu, kan? Ladang tebu terbesar di Malaysia, Cuping. Kan? Tapi sekarang jadi padang jarak, padang terkukuh. Kan? Seluas mata memandang. Orang berniaga tebu ni, adalah dia potong satu batang tebu tu katakanlah 8 kaki panjang, kan? Ataupun 6 kaki. Adakah 6 kaki tu dia mesin? Masuk mesin? Tak, kan? Dia potong separuh, dia mesin 3 kaki dulu ataupun 2 kaki dulu. Mesin pula 2-3 ruas pula. Lepas mesin satu batang tu dia buang terus tak? Tak buang lagi. Lipat pula jadi, kalau 2 kaki jadi 1 kaki. Kalau 4 kaki tadi jadi 2 kaki. Perah pula sekali lagi. Buang lagi? Tak buang lagi, tuan-tuan. Sayang. Untung kat situ ada duit tu. Kan? Lipat lagi jadi 1 kaki. Perah pula. Kan? Last sekali dia akan jadi apa? Hampas. Barulah kita buang ataupun bagi kambing dan juga lembu makan. Tu je. Tak? Untuk memperoleh hasil setengah jak, 1 jak dan juga kemanisan, keaslian tebu tu. Gitulah perumpamaannya, tuan-tuan. Nak suruh dekat. Nak bagi mudah faham. Kan? Wal-asr, kan? Keterkaitan antara surah Al-Asr, umur kita dengan makna yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Itu perahan. Kita perah. Sebagaimana kita perah air tebu tu nak dapatkan pati dia yang betul-betul lazat dan enak tu, begitu juga kita perahkan umur dan kederat kita, untuk kita programkan, susun baik-baik, dapatkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan. Membebel daripada tadi lagi lah, kan? Wal-as tak wal-as lah, tebu tak tebu lah, apalah, kan? Jadi apa tindakan kita? Kita nak dalam umur kita, umur yang panjang, tapi syarat dengan program-program yang mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Saya ada beberapa cadangan, tuan-tuan, kan, yang kita boleh ambil pada malam ni, insya-Allah. Yang pertama sekali, sebagaimana kita tak mahu umur kita ni tersia, maka kita kena programkan umur kita. Kita kena susun elok-elok umur kita, kan? Bermula daripada sekarang. Kalau adik-adik yang dengar ni boleh faham dengan elok, mula daripada sekarang. Programkan dan juga susun biar rapi umur kita. Tak? Kalau selama ni mungkin saya jugalah lalai, tak mampu untuk solat berjemaah 5 kali sehari bagi orang lelaki, kan? Orang perempuan tak mampu untuk menjaga solat sunat rawatib, 10 rakaat, 12 rakaat sekali sehari. Maka kita mulakan daripada sekarang. Tak? Tuan-tuan kalau bangun daripada tidur tak gosok gigi, tuan-tuan rasa macam mana? Kan? Rasa tak selesa, nak cakap dengan orang pun tak apalah, sekarang ni pakai purdah, orang lelaki pun pakai purdah, kan? Mungkin tak berbau, tapi kalau dekat-dekat bau juga, kan?
Bangun pagi tak gosok gigi. Tiba-tibalah pagi tu habis ubat gigi. Tak sempat nak restock, nak pergi Giant, nak pergi Tesco, Lockstar, tak sempat. Kan? Nak pergi kedai-kedai runcit, tak ingat. Busy sangat kerja. Kan? Hara rumah hari tu. Satu rumah tak gosok gigi. Maka kita akan rasa tak sedap. Kan? Kita akan rasa tak selesa. Begitu jugalah. Kalau kita nak programkan diri kita, letakkan diri kita tadi pada keadaan menggosok gigi di setiap pagi. Hari ni rasa tak semayang duha lagi lah, tak sedapnya lah hidup, tak selesanya lah nak buat kerja, kan? Kaki tak basah lagi ni, tak ambil air semayang lagi, pukul 10 dah ni, kan? Kalau ada orang boleh rasa macam tu, kan? Kita salute dia. Boleh buat kenduri kesyukuran. Baru betul nak buat kenduri kesyukuran, kan? Ini tunggu beranak dulu buat kenduri kesyukuran. Nayalah Pak Long, tak boleh nak beranak dah. Kita reward ourselves. Kita bagi kredit kepada diri kita sendiri. Hari ni tak baca lagi Quran lah Ustaz, kan? Biasanya boleh habis jugalah dalam setengah muka surat, tapi hari ni tak baca langsung. Maka mulakan bacaan. Programkan diri kita, kan? Kalau kita tak buat benda-benda ni, rasa tak selesa, rasa tak selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tuan-tuan, yang kedua cadangan yang kita boleh kedepankan pada malam ni adalah bila mana kita nak menuju ke satu destinasi, kan? Kehidupan kita mesti pengakhirannya mati. Selepas mati ada kehidupan selepas daripada kematian, iaitu menuju ke alam akhirat. Selepas kita dihisap alam akhirat, mesti kita akan sampai ke destinasi, iaitu syurga ataupun neraka. Tu je tempat kita. Di Malaysia ni banyak pilihan lah. Nak pergi ke Perlis boleh, nak turun ke Johor pun boleh, nak pergi Gua Kelam boleh, nak pergi ke Tambatan Johor pun boleh. Mana-mana saja kita pilih. Tak. Tapi di akhirat kita hanya diberi dua pilihan saja. Pokok pangkalnya tuan-tuan, nak sampai kepada destinasi yang sebenar, mesti kita kena singgah. Tuan-tuan kalau drive, kalau memandu kan, kereta daripada Perlis ke Johor tak berhenti. Sampai tu saya rasa turun daripada kereta duduk macam tu. Kaki straight, kan? Krem. Kita kena ada persinggahan. Dalam kehidupan kita, cari tempat yang paling bagus untuk kita singgah. Saya rasa tak lain tak bukan, tuan-tuan, haji-haji dan hajah bersetuju dengan saya. Tempat persinggahan kita yang paling baik di dunia adalah di masjid. Betul tidak? Ikat diri kita dengan masjid. Kan? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, hingga ke akhir ayat, walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini kelebihan orang masjid tuan-tuan, saya pun tak dapat, wallahu alam. Kan? Orang yang terikat dengan masjid ni, Allah Ta'ala kata dia ni adalah orang yang sentiasa mendirikan solat, selamat kehidupan dia, dia terpelihara daripada kejahat. Last sekali, asa an yakuna minal muhtadin, yakunu minal muhtadin. Mereka ni didoakan, diberikan, diperkenankan oleh Allah Ta'ala di dalam jalan hidayah. Tak? Kita minta tiap-tiap hari tuan-tuan, 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Subuh lewat pun tak apa, sebut juga ihdinas siratal mustaqim. Kan? Tak semayang duha pun tak apa, sebut jugalah ihdinas siratal mustaqim di luar daripada semayang. Kan? Paling-paling tidak 17 rakaat kita jaga, 17 kali sehari kita minta Allah SWT berikan jalan yang benar. Tunjukkan aku jalan hidayah. Tapi banyak mana hidayah yang singgah di hati kita, kan, hari ni? Ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala sendiri yang mendoakan, Allah Ta'ala sendiri yang memperkenankan orang yang terikat dengan masjid ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan, moga-moga mereka semua ni bakal menerima jalan hidayah. Dan Nabi SAW juga sebut, barang siapa yang melihat seorang lelaki, seorang perempuan yang menjadi adat dia, min adatihim ilal masjid, menuju ke masjid,
maka Nabi kata fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah kamu, kan? Cop atas dahi dia, cop atas baju dia, kita letak sangkaan baik pada dia, dia adalah orang mukmin, orang baik. Barulah kita tak bersangka buruk pada orang yang selalu orang kaki masjid ni, tuan. Ini tidak, kan? Oh, maklum tu pergi masjid itu sajalah, tu nak apa ni, jawatan kat masjid. Pak Long tu pergi masjid tu sajalah, tu nak isi masa kosong, pencen, kan orang kata. No point, kan? Allah Ta'ala sendiri yang bagi pembebasan, yang bagi kredit pada dia. Kita kata Allah syukurnya dia pergi masjid. Bila lagi waktu aku nak sampai? Tuan-tuan boleh bayang, kita ambil satu situasi dalam masa yang ada. Dua orang, tuan-tuan, sahabat kita, dua orang, kan? Dua-dua ni sama umur dia. Contohlah, seorang umur 45, seorang lagi pun umur 45. Seorang nama Haji Ramli. Ada Haji Ramli kat sini. Contohlah kan. Kalau ada tu mengenalah. Seorang lagi nama Haji Mat. Ada juga. Habislah ustaz. Minta maaf, saya minta contoh, kan. Haji Ramli, Haji Mat. Haji Ramli ni kerja tak tinggi mana pun, tak besar mana pun, kan. Pencen cikgu. Cikgu pula, cikgu tadika kemas. Cikgu juga, kan. Cikgu belaka. Dia dua orang aja, tuan-tuan. Dia pangkat dia sampai ke kubur. Cikgu, doktor. Ustaz kalau pencen, dia tak jadi ustaz dah, mungkin jadi Tok Imam, kan. Jadi Tok Bilal. Tak. Cikgu dengan doktor ni sampai yang lah. Doktor pencen, orang panggil doktor tu juga. Cikgu, walaupun dia cikgu kemas, orang panggil dia cikgu, kan. Cikgu Mat naik kancing 660, ni Cikgu Ramli tadi naik kancing 660, kan. Tapi dia punya destinasi selalu ke masjid. Dialah tukang buka tutup suis masjid, dialah tukang bersihkan taik cicak, dialah tukang lap air hujan dan sebagainya. Seorang lagi nama dia Haji Mat. Haji Mat ni usahawan yang berjaya. 40 gelong dia ada dekat Perlis ni, contoh, kan. 10 kedai dia ada dekat Perlis ni. Nasi kandak, contohlah, kan. Ada nasi kandak Haji Ramli lah, tertukar tadi, kan. Haji Mat. Tak. Bila berjumpa saja Haji Mat, Haji Mat, kita nak buat program kat masjid ni, boleh tak minta sikit? Boleh. 1,000 saya bagi, kan. Sejuk-sejuk saya bagi 1,000. Kita jemputlah Haji Mat sekali. Tak apa dulu, saya ada kerja. Ni beralah, kan. Mainlah Haji Mat sekali join program malam ni, ihya masjid. Oh, malam ni tak boleh, ada nak jumpa customer, ada nak jumpa orang ni. Pergi dulu, tak apa, saya pergi kemudian. Duit saya bagi. Beza dengan Haji Ramli tadi, duit tak ada, tapi dia khidmat kepada masjid. Takdir Allah Ta'ala, dua-dua ni meninggal, tuan-tuan. Haji Ramli, Haji Mat. Tak, seorang tak berapa ada kedudukan dalam masyarakat, pencen cikgu kemas, tapi selalu ke masjid, buka tutup suis masjid. Dia buka tutup pagar masjid. Apa-apa program dia orang pertama, volunteer. Haji Ramli pemurah, bagi duit tapi tak datang masjid. Haji Mat, kan. Jadi siapa yang akan kita terasa lebih dahulu kehilangan mereka ni? Tak payah bincang dalil-dalil Al-Quran, sunnah, tuan. Bincang logik akal pun kita dah terjawab dah isu kehidupan kita ni. Orang yang terikat dengan masjid, orang yang programkan diri dia dengan RNR, persinggahan hidupan dia ni di masjid, maka dia akan diingati, didoakan oleh makhluk keseluruhannya, tuan-tuan, bukan manusia je. Semua orang ingat pada dia. Nak pula orang masjid ni, kucing pun ingat pada dia, tuan-tuan, kan. Ada lebihan jamuan, kalau ada jamuan, kan, lebihan sisa-sisa makanan bagi pada kucing, maka kucing akan ingat orang tu banding orang bagi sponsor tadi. Kucing tak ingat orang sponsor, dia ingat orang sponsor makan pada dia. Nak sponsor makan, mesti dia datang ke masjid. Tak? Ini satu perumpamaan yang dekat dengan kita yang boleh saya bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dua cadangan yang kita boleh kedepankan. Satu, programkan diri kita, jangan kita lepaskan peluang, kan. Jadikan diri kita ni disiplin dengan setiap umur yang kita ada.
Kita tahu minta je, nak umur panjang, nak duit banyak, nak rezeki lebih, kan? Tapi kita tak tahu nak mengurus. Maka kita gagal di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita minta pangkat apa semua tapi kita tak tahu nak bekerja. Sama juga kan? No point. Tak ada apa-apa yang kita boleh sumbangkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ikat diri kita dengan masjid. Tak? Apa-apa sahaja program masjid kita dulu tuan-tuan tampil. Kan? Jangan pula kita berburuk sangka. Kalau kita terikat dengan masjid, insya-Allah kita mohon pada Allah Taala, kita kikis sedikit demi sedikit buruk sangka kita kepada kaki-kaki masjid ni, kan? Kita ni orang Melayu secara fitrahnya biasalah suka bercakap. Dia kreatif, kan? Orang Melayu ni kreatif. Kuih pun banyak kuih Melayu ni tuan-tuan. Padahal daripada sumber ataupun bahan mentah yang sama je. Tuan-tuan pergi belah Kelantan, adanya tai itik lah, bunga tanjung lah, apa roti jala emas, kan? Daripada telur je semua tu. Sebab kreatif, sebab suka berkongsi idea, bercakap tadi, jadi banyak variasi benda tu, kan? Tu sifat orang kita Melayu. Cuba tuan-tuan pergi negara Arab, ada kuih dia. Kan? Dia nasi Arab banyak lah. Tu pun tak banyak, lauk je ada, kan? Nasi macam tu juga gayanya, kan? Jadi kita ni fitrah orang Melayu suka bercakap, suka berkongsi idea. Jadi lebih kepada tindakan tuan-tuan lepas ni berbanding dengan cakap-cakap. InsyaAllah moga Allah SWT pegang hati kita. Satu kata-kata pedoman yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan sekalian daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bila mana Imam mazhab kita lah, imam mazhab yang 4 yang mu'tabar. Bila mana Al-Imam Syafi'i pergi menuntut dengan seorang ahli tasawuf ataupun ahli yang mengamal dengan sufi yang menyucikan jiwa, kan? Bukan sufi yang mengarut ni, yang duk menari, berjoget dalam masjid. Tidak, kan? Dia betul-betul bersuluk, beruzlah, wakafkan diri dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah minta pedoman, wahai tuan guru, nasihatkan kepada aku. Mungkin aku ni jago dalam bidang fiqh. Kamu nak tanya aku bidang hukum hakam, aku boleh jawab spontan. Nak tanya aku bidang solat, mainan, kan? Ini perkataan saya lah, contoh, kan? Nak tanya aku bidang apa? Pernikahan, nikah kahwin, harta pusaka, itu adalah mainan harian. Tapi bila masuk bab penyucian jiwa ni, aku surrender, dia kata, kan? Tuan guru nasihatkan aku, apa perlu aku buat? Lalu tuan guru tasawuf ni ataupun orang yang sentiasa melazimi ilmu tazkiyatun nafs mengkhabarkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah akan 2 perkara, tuan. Yang pertama, benda ni kita selalu dengar, cuma kita tak tahu sumber aja, kan? Yang pertama, kata ulama tasawuf ni, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'taka, illam taqta'hu qata'aka, dia kata. Waktu ni seperti pedang. Sekiranya kamu tidak berlawan dengan dia, tidak memotong, tidak mengambil peluang untuk menyerang dia, maka dia akan serang kamu. Dia akan tebas kepala kamu. Dia akan membunuh kamu, kan? Ini waktu. Tuan-tuan bayang, kita ada contohlah, kita boleh bermain 4 pedang dalam satu masa, kan? Boleh berlawan dengan 4 kederat pedang. Tak? Balas 1, jatuh. Tebas 2, jatuh. 3, jatuh lawan kita. Tinggal lagi 1. Kita 4. Boleh kita kata, tak apalah, relax lah dulu, kan? Kita main-main dulu, seni-seni dulu. Silat, biasalah silat, kan? Ada bunga-bunga dia, kan? Tunggu kejap, nak keluar bunga macam tu, mungkin tertebas ke 4 pedang tuan-tuan tadi. Masa al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Kemudian yang kedua, pesan ulama tasawuf tadi kepada al-Imam Syafi'i rahimahullah, an-nafsu. Tulis tuan-tuan, kalau yang berkerak tu, an-nafsu illam tushghilha syagalatka. Nafsu kamu ni, jiwa kamu, roh kamu ni, ataupun qarin yang ada dalam badan kamu ni, illam tushghilha, sekiranya kamu tidak programkan dia, tidak sibukkan dia,
Tidak ada satu ketetapan bagi dia, kan? Going with the flow orang sekarang ni kan. Budak-budak sekarang ni hidup apa ni? Biar arus dia lah yang bawa kita, kan? Bukan pro dua arus, kan? Arus kehidupan. Tanpa memikirkan, tanpa susun dengan elok. Maka natijahnya apa tuan-tuan? Nafsu itu akan merosakkan kamu, akan mempergunakan kamu. Kamu tidak ada maruah bagi dia, kan? Kalau kita tak susun betul-betul. Sebab itulah tuan-tuan, dalam ilmu psikologi juga mengatakan seseorang yang melepaskan diri dia, meredakan diri dia dengan dibawa arus begitu saja, kan? Going with the flow, maka mereka ni lebih dekat dan lebih banyak terdedah kepada stres, tekanan. Tuan-tuan bayangkan, kita tak ada matlamat. Hari ni nak start enjin kereta, nak pergi mana tak tahu, kan? Hari ni nak pergi masjid, lepas pergi masjid tak tahu nak buat apa. Maka last sekali, memanglah masa tu dia rasa free, tapi 2-3 hari, 2-3 bulan duk pusing benda yang sama, dia akan stres. Ada tekanan, mula berburuk sangka dengan qada qadar Allah SWT. Tak ada peningkatan ke hidup aku ni, doa pun Allah Ta'ala tak terima, kan? Nak minta dengan seorang lelaki yang kacak, dia beri kepada duda, contohlah, kan? Mula berburuk sangka pada Allah SWT. Jadi benda-benda macam ni kita kena programkan nafsu tadi, barulah kita tidak dipermainkan oleh nafsu. Tuan-tuan dimulakan Allah SWT, saya rasa cukup perkongsian saya pada malam ni. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri kita, jaga nafsu kita, jaga umur kita, agar kita tidak dipermainkan di alam yang sementara ini. Saya minta maaf di atas keterlanjuran dan juga salam perkenalan jugalah. Saya baru di sini baru 2 bulan saja. Tidak lama lah kat sini, kan? Dan juga tak tahulah berapa lama ditempatkan di sini, kan? Saya daripada JAKIM asalnya, kan? Dipinjamkan ke negeri Perlis ni, dan mungkin Allah SWT nak bagi peluang kepada saya berkhidmat kepada negeri yang tercinta ni, tuan-tuan. Dan mungkin ada satu masa nanti mungkin saya juga akan pulang ke tempat asal saya, insya-Allah. Moga-moga dengan perkongsian tadi dapat sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.